من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al mudhhibil insani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'u ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan muallim dan pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, pada hari Isnin ini yang merupakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sambung dalam pembelajaran kita dalam subjek TQS tahun 1. Jadi untuk hari ini kita akan masuk surah yang baru. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah belajar mengenai surah apa? Surah Al-Qadar. Okey. Jadi bagus, dan tahniah kepada sesiapa yang berjaya menghantar tugasan dengan baik. Jadi muallim dah cek dan sebagainya. Alhamdulillah terbaik. Jadi mana yang belum hantar tugasan tu tidak mengapa, kamu perlu usaha lagi okey untuk menghafal dan menghantar tugasan insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung TQS kita dalam surah yang baru, iaitu dalam surah Al-Alaq. Okey, kalau kamu tengok dekat skrin ni, surah apa? Surah Al-Alaq. Okey, ayat 1 hingga 8. Okey. Kalau keseluruhan surah Al-Alaq ini ada 19. Tapi kita belajar dulu. Hari ini kita belajar ayat 1 hingga 8 sahaja dahulu. Okey. Jadi untuk surah Al-Alaq, pelajar-pelajar boleh buka muka surat 79 di dalam buku TQS tahun 1. Okey. Buka muka surat 79. Muka surat 79. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh buka buku dulu. Jadi pada hari ini kita akan masuk surah Al-Alaq. Okey, pada pertemuan yang sebelum ini dalam surah Al-Qadar kita dah belajar tentang apa? Kita dah belajar tentang malam Lailatul Qadar, doa apa yang kita perlu baca ketika malam Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar berlaku pada malam Ramadan. Muka surat 79. Okey. Jadi pada pertemuan lepas kita belajar surah Al-Qadar. Kita dah belajar dah. Surah Al-Qadar ni lah juga merupakan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Muka surat berapa? Muka surat 79. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ni merupakan mana wahyu yang pertama ataupun wahyu ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita akan lihat video dan kita akan belajarlah okey apa sejarahnya mengenai surah Al-Alaq ini. Okey. Jadi dah buka muka surat 79. Kalau dah, tunjuk good ataupun anggut saja dekat muallim. Okey. Okey, alhamdulillah bagus. Belajar-belajar semua. Jadi kita akan masuk pada struktur ayat dulu. Okey, untuk struktur kamu boleh lihat di skrin. Okey. Ini kita akan lihatlah mengenai surah Al-Alaq ni. Okey, jadi hari ini kita belajar ayat 1 hingga 8 saja dahulu. Pada pertemuan minggu hadapan barulah kita masuk ayat 9 hingga 19. Okey. Okey, keseluruhan surah Al-Alaq mempunyai hari ini kita belajar ayat 1 hingga 8. Okey. Tema merupakan tema aqidah. Seterusnya kita dah tengok tema. Lepas tu kita lihat pada muka surat apa? Okey, dalam Al-Quran surah Al-Alaq ini terletak pada muka surat 597. Okey. Kemudian surah Al-Alaq surah ke-96 dalam Al-Quran. Kalau surah Al-Qadar yang kita belajar sebelum ni adalah 97. Okey. Jadi surah ini menerangkan apa? Surah Al-Alaq ini dibincangkan ataupun membahaskan tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira. Nanti kita akan lihatlah apa yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikat Jibril. Okey, tak apa, nanti kita akan lihat lagu dan juga ada satu video kita akan lihatlah, dia akan terangkan dan sebagainya untuk mudah kamu faham. Okey, itu adalah struktur. Jadi struktur ni kamu kena ingat, kena faham, kerana bila dah habis belajar kepada surah Al-Alaq ini sampai ayat ke-19 nanti, di akhir pembelajaran tu nanti akan ada kuis. Mungkin sebelum ni muallim buat 5 soalan untuk kuis, mungkin selepas ni akan ada 10 soalan lah. Okay, muallim akan tambah.
Okey, jadi hari ni tak ada kuis lagi sebab kita tak habis lagi dalam surah Al-Alaq. Pada minggu hadapan Lagi 5 je cikgu. apa? Tambah lagi 5. 5. Tambah lagi 5. Jadi pada hari ini kita baru belajar sampai ayat 8. Okey, minggu depan kita akan masuk ayat 9 sampai 19. Kita dah habis surah Al-Alaq, baru ada kuis. Okey? Cikgu. Ya. Surah sampai ayat berapa je? Apa dia? Apa soalan kamu? Al-Alaq ni sampai ayat berapa je? Dia ada 19 ayat. Okey? Tapi hari ni kita belajar 1 hingga 8 sahaja. Okey? Alright. Okey, kita dah habis pada struktur. Jadi struktur ni kamu kena ingat. Okey, sebab nanti dia akan masuk dalam kuis lah. Kuis selalu akan tanya soalan-soalan macam ni. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita akan masuk pada pembacaan surah Al-Alaq. Okey. Siapa yang boleh baca surah Al-Alaq? Siapa yang boleh ataupun siapa yang pernah dah hafal surah Al-Alaq ini? Ada ke? Okey, Aisyah Umairah. Aisyah Umairah boleh baca ke? Aisyah Umairah boleh dah hafal? Dah hafal. Oh, alhamdulillah dah hafal. Okey, lain-lain pelajar-pelajar lain ada tak yang boleh baca dan juga hafal? Kalau tak boleh hafal tak apa, yang penting boleh baca. Ada tak? Ada tak? Selain Aisyah Umairah yang boleh baca surah Al-Alaq? Ada. Okey, kalau tak ada, okey, ramai muallim tahu mesti ramai yang boleh. Jadi seperti biasa untuk pembacaan ni, jadi pelajar-pelajar boleh buka mushaf 79 lah. Okey, bahagian atas sama seperti yang kamu lihat dekat skrin ni. Okey, surah Al-Alaq. Okey, jadi surah Al-Alaq ni jadi muallim akan macam biasa, muallim akan minta salah seorang muallim baca, lepas tu baru yang lain ikut. Boleh? Boleh tak belajar-belajar? Cikgu, Ya. boleh tak saya nak baca macam gini? Macam Macam? Sekejap cikgu, sekejap. Saya terkeluar ni. Okey. Okey, macam mana tu? Boleh tak saya nak baca terus penuh? Kamu nak baca terus penuh? Maksudnya muallim tak bacalah. Kamu semua baca semua. Boleh macam tu? Betul? Betul tak, Iman? Betul? Macam tu? Ke macam mana? Maksud saya, saya nak baca seorang terus ke ayat 8. 1 sampai 8 terus? Macam tu? Macam tu? Boleh? Muallim tak kisah. Boleh je. Okey, jadi kamu nak cuba dulu? Macam tu? Okey, betul ni? Okey. Okey, jadi kaum pelajar-pelajar semua, kita akan dengar dulu pembacaan daripada Iman Khadijah. Nanti kalau sekiranya Iman ada kesalah ke apa, nanti muallim akan tegur atau muallim akan tunjuk. Boleh, Iman? Okey. Okey, yang lain boleh tutup mic. Hanya Iman Khadijah sahaja yang buka sebab dia akan baca. Okey? Okey, Iman, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana nalat yatra. Okey. Ra'ahus na inna illa rabbika ruj. Okey, sadaqallahul azim. Okey, bagus Iman. Okey. Selain daripada Iman, siapa lagi yang nak cuba? Pelajar lelaki pula. Tadi pelajar perempuan dah. Okey, Iman. Okey, sekarang pelajar lelaki pula. Okey, Rais. Okey, Rais boleh cuba baca ayat 1 hingga 8. Okey, yang lain dengar. Okey? Okey, cuba Rais. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innaha kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istawna inna ila rabbika ruj'a. Okey, sadaqallahul azim. Okey, bagus Rais. Okey. Jadi dah dua orang yang baca, iaitu Iman Khadijah dan juga Rais. Okey. Jadi untuk sekarang ni Muallim akan maksudnya Muallim akan tunjuk pembacaan yang mengikut tajuk yang betul lah. Okey, kamu baca dah okey, cuma ada beberapa yang perlu diperbaikilah. Okey, contoh pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Ayat pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bila kamu baca tadi Iman dan juga tu, yang lain okey, cuma kat sini khalaq kena ada qalqalah tu. Okey, ini adalah qalqalah kubra. Bila kubra ni dia kena kuat. Okey, jadi alladzi khalaq, kena matikan dia, wakaf dia kena ada lantunan suara tu, qalqalah tu. Okey, untuk ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq pun sama juga. Okey, sebab apa? Sebab ada huruf qaf kat belakang, dia wakafkan huruf qaf, maka kena ada qalqalah. Okey, Iqra wa rabbukal akram. Akram ni pendek je, dia tak boleh wa rabbukal akram, tak boleh, kecuali kalau dekat sini ada alif. Bolehlah kamu panjangkan. Okey, tapi tak ada alif, dia pendek saja. Okey, ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ini pun sama. Okey Rais, alladzi 'allama bil qalam, dia pendek saja, dia matikan terus, wakafkan terus. Sebab apa? Sebab mim, kalau dia matikan ada alif ataupun ya, baru dia boleh panjangkan wakaf tu. 'Allamal insana ma lam ya'lam pun sama, ma lam ya'lam, pendek saja, tak perlu panjang. Yang lain kenapa aku punya suara tersekat? Suara siapa tersekat? Mungkin sebab internet kot. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya, kalla innal insana la yatgha. Okey, yang ni tak ada masalah. Yang lain ar-ra'ahu istaghna pun tak ada masalah. Inna ila rabbika ruj'a. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi kamu dah nampak Iman Khadijah dan juga Rais dan yang pelajar-pelajar yang lain, tajwid tu maksudnya kalau qalqalah kena sebut qalqalah tersebut. Okey, itulah pembacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 8. Jadi Muallim tahu mungkin ada yang dah hafal ataupun ada yang dah boleh baca dengan lancar dan sebagainya, baguslah. Okey, cuma nanti kalau tugasan ni kena hafal lah surah Al-Alaq ni, kena hantar tugasan tersebut. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah habis kepada pembacaan surah Al-Alaq. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat satu video. Kita akan lihat video. Okey, jadi nak tengok video tak? Kita nak tengok video mengenai apa? Mengenai tentang Nabi SAW. Dia macam cerita sikit, tapi mengenai apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, jadi pelajar-pelajar perasan tak bila kamu baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, Iqra tu sendiri, apa maksud Iqra? Iqra tu bermaksud bacalah. Okey, Iqra. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai Iqra. Jadi turunnya wahyu yang pertama. Okey, jadi Muallim akan buka video, jadi kamu boleh lihat. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, videonya wahyu yang pertama, turunnya wahyu yang pertama. Kita akan belajar mengenai wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita tengok. Semua anak-anak mula berimajinasi. Inilah pemandangan kota Mekah yang pesat membangun. Kabilah-kabilah Arab datang mengunjungi Mekah.
dengan membawa pelbagai barang-barang dagangan. Kira-kira dalam tahun 610 Masihi, masyarakat di kota Mekah masih hidup dalam keadaan yang serba kejahilan. Mereka memuja lebih 360 buah berhala yang terdiri dari pelbagai bentuk dan rupa yang diletakkan di dalam Kaabah. Nabi Muhammad SAW pula sering mengasingkan dirinya untuk beribadat dan bertafakur di dalam Gua Hira di atas bukit yang bernama Jabal Nur yang terletak kira-kira 6 km di sebelah timur kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia baginda yang ke-40 tahun atau dengan lebih tepat lagi pada malam tanggal 17 Ramadan dalam tahun ke-41 tahun Gajah, sesuatu yang menakjubkan telah berlaku kepada baginda. Nabi Muhammad SAW telah dikunjungi oleh malaikat Jibril yang muncul dengan menampakkan dirinya dalam keadaan rupa yang sebenar. Sudah tentu baginda Nabi Muhammad SAW takut kerana inilah kali pertama baginda bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra", iaitu bacalah. Nabi Muhammad SAW hanya dapat menjawab, "Ma'anna bil qari", iaitu saya tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tidak mengendahkan jawapan Nabi Muhammad itu. Setelah 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca dan baginda Nabi Muhammad tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu saya tidak dapat membaca, maka malaikat Jibril pun membaca surah Al-Alaq yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq itulah merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaranya malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terus lari pulang ke rumah dan meminta isterinya Sayyidatina Khadijah menyelimutkannya sambil baginda terus menggigil-gigil ketakutan. Apabila kembali tenang, Nabi Muhammad SAW pun menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Sayyidatina Khadijah menasihatkan baginda supaya tidak bersusah hati. Sayyidatina Khadijah telah membawa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah ibni Naufal, seorang pendeta beragama Nasrani yang amat fasih dengan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW itu, Waraqah mengesahkan bahawa yang telah mengunjungi baginda di Gua Hira itu ialah malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul seperti yang telah diberitakan terdahulunya oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekian. Okey, jadi belajar-belajar semua dah lihat video tadi? Ya. Kita yang tadi tu saya pernah tengok kat TV. Oh, pernah tengok. Alhamdulillah. Okey, bagus. Jadi berdasarkan apa yang kamu lihat tadi, itulah menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama ni adalah wahyu yang diturunkan paling pertama, iaitu surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Itulah wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Okey, kalau kamu lihat dalam video tadi, jadi Nabi menerima wahyu dari di mana? Nabi menerima wahyu di Gua
Dua Hira yang terletak di Jabal Nur. Okey, ketika Nabi SAW bersendirian, ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datangnya malaikat Jibril. Okey, siapa tahu apa tugas malaikat Jibril? Siapa yang tahu tugas malaikat Jibril ini, tugas dia apa? Siapa yang tahu? Okey, malaikat Jibril tugasnya adalah untuk menyampaikan apa? Siapa tahu tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Betul Rais, menyampaikan wahyu. Jadi wahyu yang pertama diterima oleh Nabi SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat yang ke allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang Nabi SAW menerima. Okey, jadi kalau kamu lihat, jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW ketika itu di dalam Gua Hira. Nabi sangat terkejut dan juga Nabi agak ketakutan. Okey, okey. Jadi Nabi agak ketakutan. Kerana apa? Kerana malaikat Jibril datang kepadanya dalam bentuk manusia, dan malaikat Jibril kata apa dekat Nabi? Iqra. Maksud Iqra tu apa? Belajar. Iqra tu bermaksud bacalah. Okey, lepas tu Nabi cakap apa? Saya tidak pandai membaca. Lepas tu malaikat Jibril kata lagi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Lepas tu Nabi kata, saya tidak boleh membaca. Pada kali ketiga, malaikat Jibril katakan lagi, Iqra, bacalah wahai Muhammad, maksudnya. Lepas tu Nabi SAW kata dia tak boleh. Akhirnya Nabi dapat membaca surah Al-Alaq itu ayat 1 hingga 5. Itulah keajaiban yang diterima oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW tidak pandai membaca. Okey, bila Nabi SAW dah terima wahyu yang pertama tu, itulah bermulanya saat Nabi SAW menjadi apa? Menjadi Rasul yang pertama. Okey. Jadi Nabi SAW ketika itu, lepas sahaja dia dah terima wahyu di Gua Hira itu, jadi Nabi SAW balik ke rumah. Okey, Nabi balik ke rumah dalam keadaan yang cemas. Nabi balik ke rumah dalam keadaan yang menggigil-gigil. Kenapa? Kerana berlakunya penerima wahyu tu, jadi memberikan kesan kepada Nabi. Bukan mudah untuk Nabi menerima wahyu daripada malaikat Jibril, sehingga kan Nabi menggigil, Nabi balik, Nabi rasa tak sihat dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW balik ke rumah, Nabi terus baring, dan Sayyidina Khadijah, bukan isteri Nabi yang pertama, menyelimuti Nabi SAW. Okey, kemudian barulah Nabi SAW berada dalam keadaan seperti biasa. Jadi kat situ pelajar-pelajar, apa yang kita nak cakap adalah Nabi SAW menerima wahyu, dan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi bukanlah satu yang mudah. Jadi memberi kesan ataupun membuatkan Nabi SAW berasa takut dan sebagainya. Itulah wahyu yang pertama. Okey, kalau dalam surah Al-Qadar tadi kamu belajar apa? Yang kita belajar sebelum ni adalah Nabi Al-Quran diturunkan keseluruhannya pada bulan Ramadan. Tapi dalam surah Al-Alaq ini pula menceritakan tentang bagaimana Nabi menerima wahyu yang pertama. Okey, iaitu dalam surah Al-Alaq. Okey, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Okey, itulah peristiwa yang berlaku ketika mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Jadi pelajar-pelajar boleh ingat, jadi inilah sejarah bagaimana turunnya ayat Al-Quran yang pertama sekali diterima oleh Nabi SAW di dalam surah Al-Alaq ini. Okey, itu sejarah ringkas yang kita dah tengok video, dan muallim pun dah terangkan juga. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 8. Jadi pelajar-pelajar boleh buka muka surat 81. Okey, muka surat 81. Okey, yang pertama, ayat yang pertama, Iqra. Tu tadi kita belajar. Iqra bermaksud bacalah. Kenapa dikata bacalah? Kerana apa? Malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi, Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian bismi, dengan nama Rabbika, Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan. Okey, itu maksud ayat yang pertama. Yang kedua, khalaqa, dia telah mendapatkan al-insana, manusia, min, daripada alaqin. Alaq lah, alaq segumpal darah.
Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada segumpal darah. Lepas tu ayat yang ketiga, Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, akram, yang maha mulia. Jadi banyaklah ayat Iqra dalam ni, ada 2 ataupun 3 kalau kamu boleh lihat. Ayat yang keempat, allazi, yang, allama, mengajar, yang ini manusia menulis, bil qalam, yang pena, pen. Jadi yang mengajar manusia menulis siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allama, ayat kelima, dia mengajar al insana, manusia, apa yang lam, tidak, ya'lam, dia ketahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar manusia tentang sesuatu ilmu yang kita peroleh adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ilmu yang meliputi di dalam dunia ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat yang keenam, kalla, pasti, inna, sesungguh, al-insana, manusia, la yatgha, benar-benar derhaka. Jadi Allah memberitahu manusia banyak manusia yang derhaka. Okey. Yang ayat yang terakhir, ayat yang kedua terakhir, ar-ra'ahu, apabila dia melihat dirinya, astaghna, telah cukup harta. Jadi Allah memberitahu manusia ni menjadi derhaka apabila bila dia melihat harta, banyaknya harta. Itu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ila, sesungguhnya kepada, rabbika ar-ruj'a, Tuhanmu tempat kembali. Jadi manusia akhirnya bila dia mati, tempat terakhir dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu adalah terjemahan kepada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 8. Okey. Okey, baik. Itu kita dah belajar untuk terjemahan. Seterusnya kita akan masuk kepada okey. Sebelum kita masuk uraian ringkas, kita masuk kepada lagu dulu. Boleh? Nak dengar lagu tak? Kalau kamu perasan lah, tadi Muallim ada buka pada awal-awal tadi, Muallim ada buka lagu. Kita akan lihat lagu dia. Jadi kamu lihat lagu ni, jangan lihat saja, kamu tengok apa yang dia menceritakan. Okey. Okey, Muallim akan buka. Okey. Lagu mengenai wahyu yang pertama lah. Kisah Nabi SAW. Okey, wahyu yang pertama. Okey. Berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Jibril berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Jibril berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama, ketika Nabi sendirian dalam gua Hira, beribadah kepada Allah beberapa hari. Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan. Jibril berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Jibril berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Jibril berkata Iqra, ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama, turunnya wahyu di gua Hira. Okey,
Best tak lagu tadi tu? Best tak kamu dengar? Turunnya wahyu di Gua Hira. Muallim pun suka lagu tu. Okey, nanti kamu boleh buka lah. Okey, nanti Muallim share screen, share link. Nanti kalau kamu nak dengar, kamu boleh dengar. Okey, daripada kat situ kita dah nampak lah, dia dah cerita dah tentang Nabi SAW. Nabi terima wahyu, Nabi rasa takut, betul. Nanti kalau kamu nak dengar lagi, nanti kamu boleh buka. Okey, nanti Muallim dah bagi dah dekat chat tu, kamu akan nampak ada link tu, kamu tekan saja. Okey, boleh dengar lagi insya-Allah. Okey. Siapa tu? Siapa you? Siapa yang nak bertanya tu? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada huraian ringkas. Okey, huraian ringkas terletak pada muka surat 82. Okey, kita akan belajar tentang huraian ringkas lah daripada surah Al-Alaq ini. Okey, surah Al-Alaq. Okey, huraian ringkas. Okey, kamu boleh buka muka surat 82. Okey, yang pertama, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lihat tadi, yang kita nampak tadi, yang video yang kita nampak tadi, itulah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Okey, itu yang kita dah lihat dah tadi, kita dah faham. Wahyu yang pertama diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, seterusnya itu yang pertama. Kedua, segala ilmu pengetahuan adalah milik Allah Ta'ala. Jadi betul, segala ilmu pengetahuan, segala ilmu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya. Okey, kita memperoleh ilmu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dapat ilmu pun daripada siapa? Daripada asalnya ilmu tu daripada Allah, diturunkan kepada beberapa seperti orang, seperti ulama, diturunkan kepada mufti-mufti ataupun ustaz-ustaz. Jadi dengan itulah kita menyampaikan ilmu tu disampaikan kepada kita semua. Okey, jadi ilmu ni kamu kena tahu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, alright. Seterusnya kita akan masuk kepada yang ketiga. Kita mestilah menuntut ilmu kerana ia adalah tuntutan dari Allah. Jadi kita kenalah tuntut ilmu. Jadi tuntut ilmu ni adalah tuntutan daripada Allah. Bukan sahaja beribadat, solat, puasa, zakat itu tuntutan, tetapi menuntut ilmu ni, apa yang kamu lakukan pada hari ini, kamu belajar ni adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa apa? Bila kamu belajar, apa yang kita nak daripada belajar tu, kita dapat ilmu. Yang kedua, kita melihat kebesaran Allah. Dengan kita dah ada ilmu, itulah kita dapat lihat kebesaran Allah. Tanpa ilmu, kita tak dapat nak tengok kebesaran Allah. Okey, sebab tu kita kena tuntut ilmu, barulah kita nampak kebesaran Allah. Orang yang belajar, semakin dia belajar, makin dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dia belajar, makin dia takut kepada Allah. Bukannya orang yang makin dia belajar, makin dia sombong dengan Allah. Okey, maknanya kalau orang yang belajar, makin dia belajar, makin dia sombong dengan Allah, maka dia punya ilmu itu adalah ilmu yang tidak berkat, ataupun ilmu yang ataupun dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia makin sombong. Tetapi orang yang sebenar-benarnya menuntut ilmu ni, bila dia menuntut ilmu, dia dapat ilmu, makin dia tunduk, makin dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keempat, Allah mengajar manusia tentang perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Okey. Segala perkara yang ada di dunia ini, segala perkara sama ada yang tersembunyi ataupun yang terbuka, adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Manusia tidak akan tahu. Adapun manusia tahu adalah melalui daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang memberitahu. Okey, kita tak tahu apa-apa. Kalau Allah tidak mengajar kita, kita tak akan tahu apa-apa. Okey, tentang dunia, tentang alam dan sebagainya. Okey. Yang kelima, kita mestilah mentaati segala perintah Allah, sama ada ketika berada dalam kesenangan atau kesusahan. Jadi tak kiralah kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, kita kenalah taati segala perintah Allah. Okey, kita diuji macam mana sekalipun, mestilah kita taat kepada perintah Allah. Okey, inilah adalah 5 huraian ringkas daripada surah Al-Alaq. Okey, yang paling penting kamu kena ingat tentang surah Al-Alaq ini adalah apa? Surah Al-Alaq yang pertama ni, surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kamu faham, kamu ingat surah Al-Alaq ini menceritakan tentang wahyu pertama yang Nabi terima. Iaitu dah surah Al-Alaq ayat 1 hingga
hingga 5. Itulah berlakunya penurunan wahyu yang pertama. Kemudian barulah seterusnya dan sebagainya. Okey. Apa dia? Orang. Apa dia? Orang. Orang. Apa dia? Siapa? Insyirah? Apa dia? Imran suka mendengki. Imran. Cakap dengan Imran, jangan kacau. Okey? Okey, itulah 5 huraian ringkas daripada surah Al-Alaq. Jadi, alhamdulillah. Jadi, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak nak tanya mengenai apa yang kita belajar hari ini? Ada yang tak faham dan sebagainya? Kalau ada yang tak faham dan sebagainya, boleh tanya muallim terus sekarang ni. Okey, sebelum kita nak hire kelas. Ada tak yang tak faham tentang surah Al-Alaq ini? Okey? Tak boleh. Betul ni, tak ada. Nanti tak apa. Kita nak tengok sama ada faham ataupun tidak faham, kita boleh lihat masa buat kuis nanti. Baru kita nampak siapa yang faham, siapa yang tak faham. Kita akan nampaklah kat situ. Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita dah berjaya belajar surah Al-Ayat. Bila cikgu hantar Islam. Kuis nanti dulu. Kena habiskan surah Al-Alaq ini, kemudian baru ada kuis. Tadi muallim cakap muallim akan tambah lagi 5 soalan, maknanya keseluruhan ada 10 soalan lagi lepas ni. Bukan 5 soalan lagi. Okey, muallim akan banyakkan soalan. 10 saja selepas ni. Yang belum terbaca. Yang penting okey, seterusnya sekarang ni tak ada apa-apa soalan. Sekiranya kamu faham, jadi kamu ingat apa yang muallim ajarkan hari ini tentang struktur, daripada struktur sampailah penceritaan apa yang berlaku di dalam surah Al-Alaq. Okey, boleh belajar-belajar? Boleh tak? Boleh? Okey, kalau boleh, kalau tak ada apa-apa masalah. Okey, jadi muallim nak akhirkan kelas. Jadi masa yang ada, kamu boleh gunakan untuk menghafal surah, tugasan apa? Menghafal surah, menghafal 3 huraian ringkas dan juga apa satu lagi? Surah, huraian ringkas. Okey, muallim. Okey. Huraian ringkas, struktur ayat dan surahnya. 3 tu. Okey, boleh. Okey, jadi pelajar-pelajar bolehlah gunakan masa yang ada, manfaatkan masa yang ada untuk siapkan tugasan tu, insya-Allah. Okey. Jadi kelas kita akan sampai di sini sahaja dahulu. Okey, daripada pertemuan minggu depan barulah kita masuk ayat 9 hingga ayat 19. Kita habiskan terus. Okey. Boleh pelajar-pelajar? Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu dan kamu dapat menyiapkan tugasan dengan baik, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Jumpa lagi, insya-Allah. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.